Di Pahang, banyak kawasan dilanda banjir kali ini membabitkan kawasan di luar jangka. Kenaikan paras air banjir secara mendadak turut menyukarkan gerakan pasukan penyelamat ke lokasi terbabit. Kumpulan sasaran, golongan masyarakat terutamanya orang dewasa, remaja pelajar sekolah, kolej, mahasiswa di universiti kerana mempunyai banyak pendedahan perkembangan terkini dan isu semasa. Objektif kempen kumpulan kami yang pertama untuk menjelaskan maksud di sebalik perkataan banjir. Yang kedua adalah untuk memperincikan faktor berlakunya banjir. Yang ketiga untuk menyatakan kesan banjir agar orang ramai lebih berwaspada. Yang keempat untuk mengenal pasti langkah untuk mengatasi banjir. Yang kelima adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai untuk sama-sama membantu masa banjir. Banjir atau bahaya ialah keadaan air yang menenggelami atau mengendangi sesuatu kawasan atau tempat luas yang biasanya kering. Arahan Banjir Kesatuan Eropah EU mentakdirkan banjir sebagai litupan air pada tanah yang biasanya tidak dilitupi oleh air. Dalam erti kata air mengalir, perkataan itu juga boleh digunakan untuk aliran air pasang. Banjir boleh berlaku di kawasan rata atau rendah ketika kadar air diperkirakan oleh hujan atau salji lebih tinggi daripada kadar pengeringan. Lebihan air akan terkumpul di suatu tempat dan kadang-kadang boleh mencecah kedalaman berbahaya. Tanah permukaan boleh menjadi tebu dengan air yang menghentikan penyusupan air dengan berkesan. Penyusupan juga lambat di kawasan tanah beku, batu, konkrit, kawasan berturap atau berbumbung. Hujan berterusan. Hujan berterusan tanpa henti-henti akan menyebabkan banjir berlaku. Tidak dapat dielakkan fenomena cuaca umpamanya musim monsun. Jumlah hujan luar biasa direkodkan oleh Jabatan Kaji Cuaca pada musim tertentu yang menyebabkan banjir berlaku. Selain itu juga, di kawasan-kawasan rendah, air hujan akan dialihkan ke sungai. Sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Punca banjir yang seterusnya ialah hakisan tebing sungai. Hakisan sungai ialah bentuk muka bumi musnah akibat daripada tanah di kawasan tebing sungai menjadi longgar dan jatuh daripada tebing. Hal ini menyebabkan lantai sungai meningkat, seterusnya tidak mampu menampung air yang berlebihan, ekoran daripada ruang sungai yang semakin berkurang. Perubahan ini menyebabkan aliran air sungai berlebihan dan mula melimpahi kawasan sekitarnya. Jelaslah bahawa fenomena ini menyebabkan berlakunya banjir kilat kerana kawasan semula jadi untuk menampung air yang berlebihan telah musnah. Proses pembandaran merupakan salah satu faktor berlakunya banjir. Proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang dipemudihkan. Kawasan-kawasan tanah rendah telah ditimbus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak pembangunan. Aktiviti-aktiviti seperti ini menyebabkan berlakunya banjir. Jika dahulu anak-anak sungai dan lembah dijadikan kawasan aliran air, kini kawasan tersebut telah ditimbus dengan tanah. Apabila hujan turun, ia menyebabkan air bertakung dan banjir kilat akan berlaku. Bencana alam seperti banjir ini sememangnya memberi pelbagai kesan. Antara kesan banjir terhadap individu ialah memudaratkan kesihatan seseorang. Seseorang itu berisiko mendapat penyakit. Yang kedua, individu akan ketinggalan dalam pelajaran kerana sekolah tidak dapat beroperasi. Yang ketiga, emosi individu juga akan terganggu. Yang keempat, kerosakan harta benda seperti rumah, kenderaan dan sebagainya.
Dan yang terakhir, seseorang itu terpaksa berpindah ke tempat lain buat sementara waktu. Memberikan kesan kepada individu. Banjir juga turut memberikan kesan kepada masyarakat. Yang pertama ialah kemusnahan harta benda. Yang kedua, kehilangan ahli keluarga tersayang. Yang ketiga, menjejaskan sistem perhubungan dan pengangkutan. Yang keempat, bekalan air dan elektrik terputus. Dan yang kelima, menjejaskan ekonomi masyarakat setempat. Seperti yang telah diketahui, apabila berlaku bencana banjir, ianya akan mendatangkan banyak kesan terhadap negara, iaitu pihak kerajaan perlu mengeluarkan lebih banyak kos untuk memperbaiki semula kawasan dan kemudahan awam yang terjejas akibat bencana banjir tersebut. Langkah-langkah menghadapi banjir. Langkah yang pertama adalah dengan menyediakan sistem pembaritan. Hal ini dikatakan demikian kerana parit yang cetek haruslah dibersihkan. Ia akan menyebabkan limpahan air hujan dapat dialihkan dengan baik ke sungai. Yang seterusnya adalah dengan mengadakan projek pendalaman sungai. Kebanyakan kejadian banjir berlaku kerana kecetakan sungai. Langkah untuk menangani masalah ini ialah dengan menjalankan proses pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kekotoran yang terdapat di sungai. Apabila proses ini dilakukan, sungai bukan sahaja menjadi dalam tetapi mampu mengalirkan jumlah air hujan dengan banyak. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah memelihara hutan. Hal ini dikatakan demikian kerana pemeliharaan hutan merupakan cara yang tak baik dalam mengatasi masalah banjir. Hutan boleh dijadikan sebagai tadahan yang mampu menyerap air hujan daripada mengalir terus ke bumi. Bukan itu sahaja, hutan juga berfungsi sebagai bunga karang dengan menyerap air hujan dan mengalir dengan perlahan ke anak-anak sungai. Ia juga bertindak sebagai penapis dalam menentukan kebersihan dan menjernihkan air.